Maksud baba dan nyonya. Dalam bahasa Melayu, baba merujuk pada lelaki berketurunan Cina yang telah berkahwin dengan seorang wanita keturunan Melayu ataupun penduduk tempatan. Manakala nyonya pula merujuk kepada wanita keturunan Cina yang telah berkahwin dengan seorang lelaki keturunan Melayu ataupun penduduk tempatan tersebut. Komuniti ini juga dikenali sebagai peranakan dan mereka mempunyai budaya dan entiti yang unik yang mencerminkan perkahwinan campuran budaya Cina dan Melayu. Jadi dalam konteks budaya Melayu, baba dan nyonya merujuk kepada individu-individu dalam komuniti peranakan. Asal-usul baba dan nyonya. Asal-usul komuniti baba dan nyonya atau peranakan ini boleh dikesan sehingga kurun ke 15 hingga 17 di kawasan maritim Asia Tenggara yang berkembang pesat di masa itu. Di sepanjang terutamanya di kawasan-kawasan seperti Melaka, Singapura dan Phuket, iaitu di Thailand. Terdapat pertukaran budaya antara pedagang dari China dan juga penduduk tempatan tersebut. Asal-usul komuniti baba dan nyonya dapat diuraikan pada 5 perkara, iaitu kedatangan orang Cina yang datang ke kawasan sini dan perkahwinan campur, iaitu pencampuran perkahwinan daripada penduduk tempatan dan juga pedagang dari China. Ketiga adalah campuran budaya. Keturunan baba dan nyonya menerima pengaruh budaya Cina, tapi mungkin ada adat istiadat yang berubah mengikut adat tempatan. Seterusnya adalah perdagangan yang penting, hubungan perdagangan maritim dengan penduduk tempatan tersebut. Dan akhir sekali adalah aspek tradisional. Itu budaya baba dan nyonya berkembang dengan adat perkahwinan, pakaian tradisional, seni dan budaya. Mesti korang tertanya kan, apa pakaian untuk suku baba dan nyonya? Okey, mereka terbagi pada dua, which is yang pertama untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Okey, so saya akan terangkan untuk lelaki dahulu. Lelaki, mereka memakai baju lok cawi. Okey, so baju lok cawi ni adalah baju apa? Baju mereka diperbuat daripada kain sutera dan juga kain-kain yang berkualiti. Dan juga mereka memilih warna-warna yang cerah seperti warna merah, biru dan juga kuning. Seterusnya adalah celana. Celana merupakan seluar mereka. Mereka memakai seluar yang serasi dengan baju mereka. Seringkali seluar mereka itu berwarna hitam ataupun warna-warna yang kerasi dengan baju mereka. Yang ketiga adalah songkok. Songkok pula lengkapkan pakaian mereka. Mereka memakai songkok, topi, iaitu topi tradisional Melayu yang diperbuat daripada kain dan juga hiasan yang berwarna emas. Dan yang terakhir sekali adalah kasut. Okey, untuk kasut, mereka memakai kasut tradisional lelaki yang berjenis berkulit hiasan sulaman ataupun corak yang halus. Untuk pakaian wanita pula, kita ada kebaya. Okey, kebaya, wanita suku baba nyonya memakai kebaya yang merupakan baju tradisional yang dipadankan dengan sarung, kebaya skirt. Kebaya ini seringkali terbuat daripada sutera dan juga hiasan yang kaya dengan sulaman yang cantik. Okey, so kita ada kebaya. Kedua adalah sarung kain ataupun kebaya skirt. Okey, di bawah kebaya, wanita memakai sarung kain ataupun kebaya skirt yang serasi dengan baju mereka. Contohnya di sini. Okey, so ini adalah sejenis skirt panjang yang dipadankan dengan kebaya. So seterusnya adalah kasut tinggi. Kasut tinggi, wanita suku baba nyonya biasanya memakai kasut yang tinggi yang dikenali sebagai kasut manik yang mempunyai hiasan manik-manik yang rumit. Dan yang terakhir sekali adalah aksesori. Aksesori mereka sering memakai banyak aksesori yang termasuklah anting-anting, gelang, karung yang dihiasi dengan manik-manik emas. Bahasa Baba Nyonya juga dikenali sebagai bahasa Hokkien Baba atau bahasa Baba adalah bahasa campuran yang berkembang di kalangan komuniti suku Baba Nyonya di rantau Asia Tenggara. Bahasa ini adalah hasil pergabungan bahasa Hokkien iaitu dialek Cina
dengan unsur-unsur bahasa Melayu. Jadi, ciri-ciri penting bagi bahasa Baba Nyonya ialah pertama, perkataan Hokkien. Bahasa Baba Nyonya mengandungi banyak perkataan dari dialek Hokkien, terutama dalam istilah-istilah harian dan nama-nama objek. Contohnya, perkataan kuih iaitu kuih muih dan angpau, amplo merah adalah sebahagian daripada bahasa ini. Yang kedua ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu memberikan aspek penting kepada bahasa Baba Nyonya. Oleh itu, struktur ayat dan beberapa perkataan dalam bahasa Melayu ini termasuk perkataan-perkataan seperti sama-sama, you are welcome dan makan, iaitu makan juga. Yang ketiga ialah kosakata unik. Bahasa ini mempunyai kosakata yang unik dan istilah-istilah yang khas untuk suku Baba Nyonya. Ini termasuk perkataan-perkataan yang digunakan untuk menjelaskan elemen-elemen budaya dan makanan tradisional Baba Nyonya. Dan yang terakhir sekali ialah penggunaan bahasa dalam upacara tradisional. Dalam bahasa Baba Nyonya sering digunakan dalam upacara tradisional seperti perkahwinan dan ia memainkan peranan penting dalam memelihara budaya suku Baba Nyonya. Penempatan utama Baba dan Nyonya. Dia ada 3 penempatan utama dekat Asia Tenggara, iaitu di Malaysia, iaitu di Melaka, kedua di Singapura dan yang last sekali iaitu di Phuket di Thailand. Melaka adalah salah satu pusat utama dalam sejarah komuniti Baba dan Nyonya. Sejarah Melaka sebagai pelabuhan penting semasa perdagangan antara perdagangan Cina dan juga wilayah yang lain. Banyak komuniti peranakan berkembang di sini dan mereka memainkan peranan yang sangat penting untuk mencampuri budaya setempatan. Kedua ialah di Singapura. Singapura adalah tempat lain di mana komuniti peranakan menetap dengan kukuh. Mereka memberikan sumbangan yang banyak dalam budaya-budaya, warna-warni dan pelbagai budaya di Singapura. Ia menunjukkan warisan dan sejarah yang ada di Malaysia, di Singapura. Dan akhir sekali iaitu di Phuket, Thailand. Di Pulau Phuket terdapat komuniti peranakan Baba dan Nyonya. Mereka memiliki pengaruh yang penting dalam membentuk budaya di pulau tersebut, termasuk dalam aspek seperti masakan dan juga seni bina. Ini adalah salah satu contoh yang ada di Malaysia ini, iaitu di Jongkor Walk. Terdapat banyak keturunan yang asal daripada Baba dan Nyonya. Okey, bagi perkahwinan dalam budaya suku Baba Nyonya ada 2 juga, iaitu upacara pertunangan dan juga upacara perkahwinan. Bagi upacara pertunangan suku Baba Nyonya ini adalah meraihkan perjanjian perkahwinan. Pasangan akan menukar cincin dan berjanji untuk setia satu sama lain dalam upacara yang sering kali dihadiri oleh ahli keluarga dan sahabat-sahabat mereka. Untuk yang kedua, upacara perkahwinan. Perkahwinan suku Baba Nyonya ini biasanya diadakan dalam 2 bahagian. Bahagian Cina dan juga bahagian Melayu. Bagi bahagian Cina, mereka melibatkan adat istiadat tradisional Cina seperti sesi makan tengah hari beramai-ramai, manakala bahagian Melayu melibatkan adat Melayu seperti mas kahwin dan juga sesi salaman. Jadi untuk perayaan dalam budaya suku Baba Nyonya, yang pertama, mereka mengadakan perayaan Tahun Baru Cina. Jadi untuk perayaan ini, seperti masyarakat Cina lainnya, suku Baba Nyonya ini meraihkan perayaan Tahun Baru Cina ini dengan penuh semangat. Rumah-rumah mereka dihiasi juga dengan hiasan berwarna merah dan juga emas. Di samping itu, mereka menghidangkan hidangan tradisional seperti bakpia dan juga kuih keria. Mereka juga mengadakan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi suku Baba Nyonya ini mereka mempunyai pengaruh dari kaum Melayu yang lain. Mereka membuka rumah mereka kepada tetamu dan sahabat kaum Melayu mereka. Yang kedua, suku Baba Nyonya ini merayakan Hari Raya Aidilfitri. Hal ini kerana mereka juga mempunyai pengaruh dari kaum Melayu.
Mereka membuka rumah mereka kepada tetamu dan sahabat-sahabat mereka yang datang untuk merayakan Hari Raya Aidilfitri ini. Mereka juga menghidangkan masakan tradisional Melayu seperti rendang dan ketupat sirih. Okey, seterusnya kita akan membicarakan tentang makanan bagi suku Baba dan Nyonya. So, Baba dan Nyonya ni adalah suku Baba dan Nyonya ni, dia adalah satu kelompok etnik yang berasal dari campuran penduduk asli Melayu dan pendatang daripada Tionghoa. Dan makanan tradisional mereka mencerminkan apa sebenarnya adalah Baba dan Nyonya tersebut. Okey, mari kita lanjut ke makanan utama mereka. So, makanan ini adalah salah satu makanan popular bagi suku mereka, iaitu Baba dan Nyonya adalah laksa Nyonya. So, apa ni laksa Nyonya yang sebenarnya? Laksa Nyonya ni adalah salah satu mi berkuah dengan penuhnya rempah-rempah ratus dan memberikan rasa dan aroma yang khas bagi laksa tersebut, dengan ada belacan dan bumbu yang bagikan rasa yang sangat aromatik dan jadinya kick di situ. Tidak hanya makanan berat, suku Baba dan Nyonya juga terkenal dengan kuih-kuih tradisional seperti kuih lapis yang memiliki lapisan berwarna-warni yang menawan dan kuih bingka yang manis dan lembut. Daya pertemuan di sekitar makanan suku Baba dan Nyonya bukan sekadar tentang hidangan, tetapi juga tentang budaya keluarga. Tradisi mereka menekankan pentingnya berkumpul bersama keluarga saat menikmati makanan, menciptakan momen-momen berharga. Kari lain, kari you pakai kari powder, tapi kami tak ada kari powder. Bila you makan dia masukkan dia base, dia takkan rasa powder. Kita guna rempah. Jadi buat dari awal ya. Ya, dia berrempah. Dia berrempah bila kita kisarkan dia berrempah, masuk dalam santan, dia akan tunjukkan warna macam kari. Yang betul-betul rasa asli ya. Buat dari Mungkin saya ada cerewet sikit. Kita nak tunjukkan keunikan Malaysia kat mana. Itulah kita buat masakan yang boleh kita pamerkan. Bangga, at least bangga dari seorang Malaysia. Untuk Baba Nyonya ini, Ya, kami buat satu tadi dulu, kami buat Muslim family. Muslim family itu lah pasal kami ada kata orang Melayu. Semua orang yang orang Islam kan. Teratak malikai badi payung teruhnya, bila budi melingkar anak asuhan. Adat yang lama berbudi berbahasa akar kehidupannya. Yang kulit, kurungin, yang merah saja, baik putih indahlah bahasa. Oh, pantun lama tinggi biasanya, berpantun seloka sambil menari canggung, serentak melangkah rentak timur di arah gurau senda, sopannya dijaga, sepakat makin cukup terikat. Anggung main, anggung tu lagu mana, di sini, di sana, mereka melasakan. Awatlah, kalau punya condong ke barat, pakat tarik ramai-ramai biar ke timur condongnya. Nak berkabar tingginya budi kita yang Tuhan, nak berkisah gaya tutur bicara. Kalau tinggi untung jadi bintang.
bintang, oh kalau rendah masih jadi indah. Ada oh ada bunyinya, tidaklah serupa, erti tidak berbeza. Selembut tarian hoi na muda berlota, tutur bahasanya. Dihitung beratus-ratus bilangan, digali beratus-ratus terpendam. Di lubuk yang mana tak terjangkau ingatan, makin dibongkar makin banyak yang terpendam. Mana usang diperbarui, mana lapong hai dikajai, mana ilo dipakai, oh dipakai. Kalau singkat cantik manis disambungkan, kalau panjang cantik dan manis minta digerak. Muafakannya Tuhan, Ibu ada di ondeh tidak dilupa. Minum tidak bergula. Itu saja daripada kami. Dari Baba. Dan Nyonya. Bye. Bagai pohon tidak berbuah.